Baik, terima kasih kepada rakan setugas Walimul dan juga Mahirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria ada penonton. Pada pagi ini kita dipertemukan bagi berkongsi makluman semasa dan juga satu bahan visual yang akan kita saksikan bersama sebentar nanti. Dan saya kongsikan terlebih dahulu makluman kerja-kerja penyelenggaraan di loji rawatan air Layong Tutong yang memerlukan penutupan air utama akan berlaku pada esok Rabu 16 hari bulan Ogos 2023 dan ia akan bermula dari jam 9 malam sehingga kerja-kerja selesai dan insyaAllah ia akan mengambil masa dalam 12 jam. Dan ambil maklum, kawasan yang terjejas di daerah Tutong ialah Mukim Ukong, Mukim Tanjung Maya, Perpindahan Rakyat Jati Telisai dan Kampung Telisai, Kampung Telamba, Kampung Danau, Perumahan Perpindahan Negara Bukit Beruang, Mukim Pekan Tutong dan Mukim Keriam, Perkemahan Tutong Kem, Kampung Penanjung, Perkemahan Binturan Kem, Mukim Rambai, Mukim Lamunin, Mukim Kiudang serta kawasan sekitarnya. Dan kepada anda yang ingin mendapatkan permohonan pembekalan air tangka, bolehlah menghubungi talian Darussalam 123. Dan ingin juga dikongsikan di sini lokasi tangki biru yang ada di daerah Tutong. Ambil maklum, di daerah Tutong, lokasi tangki biru tersebut adalah di Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong, Masjid Kampung Penanjung, Masjid Pengiran Anak Haji Muhammad Alam Sengkarai, di Simpang Masjid Lama Kampung Bukit Panggal, di Sebarang Lebuh Raya Kampung Bukit Panggal, Dewan Kemasyarakatan Luagan Duduk, Batu 18 Kampung Kupang, Dewan Kemasyarakatan Kampung Tanjung Maya, Masjid Kampung Bukit Udal, Masjid Kampung Penapar, Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kiudang, Gerai Kampung Long Mayan, Sekolah Rendah Kampung Bukit Tutong, Gelanggang Sukan Kampung Ukong, Masjid Kampung Menengah Bukit Sulang, Sekolah Rendah Pancong, Balai Raya Gong 3 Lamunin, Masjid Kampung Bandalam Tutong Biong, Dewan Kemasyarakatan Bukit Beruang Daerah Tutong, Masjid Perpindahan Bukit Beruang, Gerai Buah-Buahan dan Sayur-sayuran Kampung Telisai, Taman Warisan Tasik Merimbun dan akhir sekali di Simpang Sulap Samad Binutan. Jangan ambil maklum, demikian lokasi tangki biru yang baru sahaja saya kongsikan sebentar tadi. Dan pada khususnya rakyat dan juga penduduk yang tinggal di daerah Tutong, ambil maklum bahawa akan berlakunya kerja-kerja penyelenggaraan di loji rawatan air Layong Tutong yang memerlukan penutupan air utama dari jam 9 malam sehingga kerja-kerja selesai. Baik, itu makluman yang saya kongsikan sebentar tadi dan untuk seterusnya mari kita saksikan bersama bahan yang kami sediakan untuk siarannya hari ini. Siapa yang tidak mengenali nasi katok? Saya pasti ramai yang mengetahui nasi katok kerana ia hidangan yang digemari dan menjadi pilihan oleh kebanyakan masyarakat di negara ini. Menurut cerita, nasi katok bermula sejak tahun 1960-an lagi dan sebutan katok adalah bahasa Brunei dari asal perkataan ketok. Melihat pada masa ini, gerai-gerai maupun pengusaha-pengusaha nasi katok bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan. Ia mudah didapati tanpa mengira hari dan waktu selain ia merupakan hidangan yang ringkas namun sedap untuk dimakan oleh sesiapa sahaja. Audio penonton, memang tidak dinafikan hidangan nasi katok antara yang menjadi pilihan bagi para pelanggan adalah memilih sambal. Di sini terdapatnya 6 jenis sambal. Biasanya kita ni melihat sambal pedas biasa, tapi di sini lebih daripada itu. Ada tahai biasa, biasa pusu biasa dan sebagainya. Jadi macam mana ni rasanya? Jadi kita akan melihatlah apa saja yang ada di sini. Untuk itu teruskan ke sana bersama saya untuk mencari nasi katok di sekitar Pekan Tutong ini. Di Pekan Tutong sahaja terdapat puluhan pengusaha yang menjual nasi katok dan beberapa lokasi sempat saya kunjungi untuk melihat keunikan hidangan pilihan orang ramai ini. Melalui tinjauan ini, beberapa strategi jualan dari pengusaha dapat dilihat, antaranya menerapkan kemesraan dalam berniaga,
Selain itu, penyediaan makanan yang fresh yang dimasak di gerai tersebut serta penyediaan tempahan yang kemas dan cepat di samping menjamin kualiti dan kebersihan dijaga. Berada penonton, memang tidak dinafikan nasi katuk memang antara pilihan orang Brunei kita ni. Kadang-kadang saya tertanya-tanya mengapa nasi katuk yang jadi pilihan. Dan kalau dilihat di sini memang nasi katuk antara kunci yang membuatkan nasi katuk nyaman adalah sambalnya. Di sini memang terdapat pelbagai jenis sambal, antaranya ada sambal biasa. Ini merupakan sambal biasa yang kurang pedas. Ikutlah cita rasa orang kita ni, ada yang suka pedas, ada yang suka indah pedas, tapi kalau saya lebih suka yang tidak pedas. Dan juga pelbagai jenis pilihan ayam di sini, jenis potongan ayam ada di sini. Dan menerusi package program kali ini juga kita akan mendengarkan pendapat bagi mereka yang menjual nasi katuk dan juga bagi pembeli mengapa nasi katuk menjadi pilihan. Jadi untuk itu teruskan ke channel bersama saya. Nasi katuk boleh dilabelkan sebagai makanan ringkas kerana resepi asas nasi tersebut adalah nasi putih, seketul ayam goreng dan sambal yang dibungkus menggunakan kertas makanan berwarna coklat. Meski ia ringkas dan mudah, namun bagi pengusaha nasi katuk, menjaga kualiti produk adalah perkara utama untuk memastikan pelanggan berpuas hati terhadap produk yang dibeli sesuai dengan kehendak mereka. Di sini yang sangat orang suka sambal penyet dan juga ayam goreng. Mungkin kami punya keistimewaan juga, ayam goreng kami ini menggunakan rempah yang indah, terlalu orang rasanya tu barat lah. Ada disalat dengan tapung, biasa saja. Ya, itulah yang feedback yang kami pernah terima daripada pelanggan. Kalau kami masak sambalan ini dengan dalam jangka masa yang agak lama. Selalunya satu sambal dalam memakan masa 3 ke 4 jam untuk masak. Jadinya ketahanan sambal itu boleh dari pagi sampai ke malam, insyaAllah. Kebanyakannya pelanggan suka mix tahai dengan pedas manis, udang dengan pedas manis. Untuk orang yang lebih suka pedas, diorang lebih milih dicampur dengan pedas-pedas. Rasa sambalnya tu macam rasa tahainya tu kuat, rasa udangnya tu pun kuat. Semua berasa lah dengan rasanya masing-masing lah. Sebenarnya hari persekolahan, kami selalu buka gerai kami dalam 10.30. Kadang-kadang ada yang 10.30 tu sudah datang, sampailah orang balik, menyambung orang balik sekolah. Selepas itu, tengah hari lepas orang balik sekolah tu, break sekejap tu orangnya. Lepas tu sambung lagi orang yang balik Ugama dalam 3.30, menyambung ke Patang. Jika dahulunya pembeli perlu mengetuk pintu untuk membeli nasi tersebut, namun pada masa sekarang, perkara tersebut tidak perlu dilakukan kerana pembeli hanya perlu mengikut waktu operasi gerai yang dikunjungi dan menempah terus di gerai-gerai tersebut. Rata-rata pembeli mengongsikan antara sebab nasi katuk menjadi pilihan mereka adalah kerana harganya yang murah dan boleh didapati di mana-mana gerai, kedai ataupun rumah. Kebiasaannya saya membeli nasi katuk waktu tengah hari dan sebiasanya juga setiap hari disebabkan saya bekerja. So, nasi katuk adalah makanan yang paling cepat dan mudah untuk saya membeli waktu tengah hari. Saya sungguh meminati nasi katuk disebabkan sambalnya, kerana sambalnya sungguh sedap. Saya meminati sambal campur dan juga pedas. Bagi pendapat saya, nasi katuk punya kunci adalah seperti yang kita cakap, sambal dan juga peranan paling penting adalah ayamnya juga. Actually, sebenarnya beli 2. So, untuk makan tengah hari sajalah. So, malam dah payah makan. Minat pasal sambal saja sebenarnya sama ayamnya. Dari segi gorengan ayam, so actually yang suka yang macam crispy-crispy itu sebab itu suka membeli banyak-banyak. Biasanya membeli dalam kecuali untuk liur sajalah. Bila mau balik makan rendah tu rendahlah.
Yang suka biasa macam padas-padas. Itulah yang paling nyamannya. Yang padas biasa campur. Kalau saya sendiri indang minat campur sajalah. So kalau macam biasa tu, kalau biasa saja dah je nyaman. Kalau macam padas pun dah je berapa. Nasi katuk bukanlah satu hidangan yang asing bagi masyarakat di negara ini. Bahkan, ia boleh disebut sebagai satu hidangan popular yang malar segar yang menjadi santapan juadah pilihan harian yang kini menjadi lambang keunikan buat negara ini.